Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syauqi selaku pensyarah subjek gerakan tajdid. Hari ini saya dan rakan akan membentangkan soalan yang bertajuk Aida Al-Maududi berkaitan dengan pengislahan masyarakat Islam India Pakistan dan pemikiran berkaitan teodemokrasi. Umumnya, kebangkitan Islam tercetus apabila berlakunya pelanggaran idea pemesongan ilmu agama, ibadah dan juga akidah, serta pengaruh budaya-budaya barat. Bagi memastikan agama Islam kekal terjamin daripada anasir luar, maka telah lahir beberapa tokoh Islam sebagai pendukung pergerakan dan kebangkitan Islam. Antaranya adalah Al-Maududi. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Ala Al-Maududi. Beliau merupakan seorang pemikir Islam yang berketurunan Khwaja Qutbuddin Maududi Chisti dan dikatakan sebagai salah seorang perawi hadis Rasulullah yang datang ke India. Al-Maududi telah dilahirkan pada 25 September 1903 di Aurangabad, Hyderabad, Deccan, India. Pendidikan awal Al-Maududi bermula dari rumah apabila beliau berguru dengan ayahnya sendiri, iaitu merupakan seorang ahli fiqh dikenali sebagai Ahmad Hasan, khususnya dalam pelajaran Arab, Urdu, Parsi dan Inggeris serta ilmu agama. Beliau telah melanjutkan pelajarannya di sebuah madrasah yang menggabungkan pendidikan barat moden khususnya sains dan pendidikan Islam tradisional. Walaupun bersikap anti tamadun barat, Al-Maududi dapat menguasai bahasa Inggris dan menerjemahkannya kepada bahasa Urdu untuk dijadikan sebagai rujukan. Keberanian beliau dalam menegakkan hak dan syariat Islam telah menyebabkan beliau mencari jalan penyelesaian terhadap masalah sosial dan politik dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kaum muslim. Al-Maududi juga telah memberikan seluruh perhatiannya untuk memastikan umat Islam menuju keselamatan sama ada dari segi politik maupun agama. Malah, nasib malang yang dihadapi oleh umat Islam telah diperjuangkan oleh Liga Muslim. Liga Muslim adalah merupakan salah satu cara untuk mencari penyelesaian dengan Kongres walaupun tidak diendahkan. Kewibawaan Al-Maududi yang aktif dalam politik serta pergerakan Islam telah memperkukuhkan lagi keselamatan dan masa depan umat Islam khususnya di Pakistan dan India. Antara gerakan yang telah mula disertai adalah gerakan Khalifah, yang mana gerakan politik ini dibentuk untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam khususnya di India, yaitu pada tahun 1920, dan seterusnya Jamaat Islam. Namun, sewaktu India mengalami perpecahan, keadaan ini telah mengakibatkan Jamaat terpecah kepada dua bahagian, yaitu Jamaati Pakistan yang bertempat di Lahore dan India. Saya akan membincangkan tentang idea Al-Maududi berkaitan pengislahan masyarakat Islam di Pakistan. Secara ringkasnya, pada tahun 1947, negara India telah terpisah dan berpecah ekoran daripada kemerdekaan yang dicapai serta telah menjadikan India Pakistan turut terpisah. Hal ini juga adalah ekoran daripada tindakan Inggeris yang telah memberikan dua kedaulatan kepada negara India, iaitu satu untuk kaum Hindu, manakala satu lagi untuk umat Islam. Perkara ini menyebabkan lahirlah sebuah negara baru yang beridentifikan negara Islam, agama Islam serta dikenali sebagai Pakistan sehingga ke hari ini. Bermula dengan hal tersebut juga, Liga Muslim telah mengambil alih kuasa politik di negara tersebut yang pada masa tersebut dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Malahan beliau juga turut dikenali dengan gelaran Quaid Al-Azam yang bermaksud pemimpin terbesar. Namun begitu, perkara ini telah menimbulkan pandangan yang berbeza antara pengikut dari Liga Muslim dengan pengikut dari Jamaat Islami yang pada masa tersebut adalah di bawah pimpinan Abdul Al-A'la Al-Maududi. Al-Maududi pada masa tersebut bersama dengan 385 orang pengikutnya telah memilih Pakistan dan Lahore sebagai markas untuk tujuan gerakan tajdid mereka. Hal ini demikian kerana beliau merasakan masyarakat Islam di Pakistan pada masa tersebut adalah tidak terpengaruh dengan Liga Muslim. Hal ini juga disebabkan beliau berpendapat gerakan Liga Muslim adalah lebih cenderung untuk mendirikan sebuah negara sekular.
Oleh kerana demikian, beliau berusaha menubuhkan jamaah yang benar-benar mengikut acuan dan corak yang digunakan sejak zaman kegemilangan Khulafa al-Rasyidin lagi. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa pertubuhan jamaah oleh Al-Maududi ini adalah turut bersaing dengan Liga Muslim pada masa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan apabila Jamaat Islami ditubuhkan pada 26 Ogos 1941 di Lahore adalah dengan tujuan membentuk masyarakat Islam yang berkualiti selain untuk bersaing dengan Liga Muslim dalam memimpin gerakan Pakistan. Hal ini demikian kerana resolusi Lahore 1940 telah memberikan kepercayaan kepada Liga untuk membentuk negara Muslim tersendiri. Secara umumnya, usaha dakwah Al-Maududi ini adalah terbahagi kepada dua bentuk, iaitu satu, bentuk secara individu, dan yang kedua adalah bentuk dalam jemaah. Al-Maududi ini adalah bermula apabila beliau menjadi wartawan secara serius apabila melihat keadaan masyarakat yang semakin rosak. 10 tahun kemudiannya, beliau turut menulis buku Jihad fil Islam dengan tujuan membangkitkan semangat jihad umat Islam untuk menentang penjajah British, kaum radikal Hindu dan pertubuhan kebangsaan yang membelakangkan Islam. Manakala pada tahun 1932 pula, Al-Maududi ini dia telah menulis buku Risalah Al-Diniyah dan Tarjuman Al-Quran sebagai benteng kepada penularan sekularisme yang menyerang pemikiran umat Islam. Sehingga kini, buku-buku tersebut menjadi rujukan dunia Islam khususnya dalam memahami pengadaptasian Islam terhadap dunia moden. Menjelang tahun 1940-an, kebanyakan umat Islam di seluruh dunia diasakkan dengan semangat proklamasi menentang penjajahan. Seterusnya, Al-Maududi telah turut mengusulkan sistem politik Islam sebagai teras kepada pentadbiran negara Pakistan. Hal ini demikian kerana beliau mahukan supaya Islam dijadikan cara hidup yang menyeluruh dan bukan slogan semata-mata. Kesannya, Al-Maududi digeruni pihak pemerintah tempatan dan beberapa kali dimasukkan ke dalam penjara. Walau bagaimanapun, pada tahun 1949, asas perlembagaan Islam yang dirangka oleh Al-Maududi telah diisytiharkan oleh Lembaga Perlembagaan Negara Pakistan. Susulan daripada itu, Al-Maududi ini masih mengharapkan pemerintahan Pakistan melaksanakan sepenuhnya undang-undang Islam. Manakala pada tahun 1951, beliau telah mengumpulkan seramai 31 orang ulama daripada pusat-pusat pengajian tinggi di Pakistan untuk menetapkan ciri-ciri Islam dalam perlembagaan Pakistan. Namun usahanya gagal dan pemerintahan rejim Ayub Khan menahan Al-Maududi di dalam penjara selama 2 tahun 2 bulan. Al-Maududi telah memimpin Jamaat Islami selama 30 tahun dan sepanjang tempoh itu beliau dipenjarakan sebanyak 4 kali dalam waktu yang berlainan. Secara umumnya, usaha dakwah Al-Maududi ini sama ada secara jemaah maupun individu, beliau telah berjaya menularkan pemikirannya ke seluruh negara-negara Islam yang bangkit dari penjajahan. Bagi mengukuhkan kedudukan umat Islam di India, Al-Maududi telah meneruskan gerakan politik walaupun terpaksa berhadapan dengan ancaman daripada penjajahan British dan juga Hindu, kerana beliau percaya kedua-dua musuh ini sememangnya hanya mementingkan kepentingan Hindu sahaja. Oleh itu, antara idea yang dilaksanakan untuk memperkukuhkan masyarakat Islam di India adalah dengan memberikan kesedaran kepada umat Islam mengenai bahayanya Indian National Congress, kerana parti ini secara tersiratnya ditubuhkan adalah untuk mendiskriminasi dan menindas umat Islam di India. Walaupun setengah umat Islam di India menyokong Kongres ini, namun Al-Maududi tetap dengan pendiriannya. Misalnya, dapatlah dilihat melalui seorang ahli Kongres dari Bihar yang bernama Dr. Syed Muhammad, yang mana beliau telah memberi cadangan kepada seluruh rakyat India sama ada Hindu maupun Islam untuk bersatu dan melupakan agama dan identiti masing-masing serta hidup sebagai rakyat India yang dikenali sebagai Hindi. Walaupun terdapat tentangan secara terang-terangan, namun Al-Maududi tetap berusaha menyatupadukan umat Islam. Kesan daripada kesedaran ini, majoriti umat Islam menyedari mengenai bahaya Kongres dan tetap berpegang teguh dengan agama Islam.
Bukan itu saja, Al-Maududi turut menyertai gerakan hijrah, yakni Tahrik Hijrah, yang bertujuan untuk menggalakkan kaum muslim di India meninggalkan British India Dar al-Harb, yakni negeri perang, dan berhijrah ke Afghanistan, yaitu Dar al-Islam, yakni negeri Islam. Gerakan ini bergabung apabila Al-Maududi kembali ke Delhi dan bekerjasama dengan Muhammad Ali, lalu menerbitkan sebuah akhbar Hamrat yang bersifat nasionalisme. Melalui akhbar, Al-Maududi telah mengambil kesempatan dan peluang untuk menyebarkan idea berkaitan dengan pengislahan masyarakat Islam di India. Beliau telah ditawarkan menjadi editor akhbar Muslim dan akhbar ini telah digantikan dengan Al-Jamiat selepas beliau berkenalan dengan pemimpin Jamiat Ulama Hindi. Melalui saluran tulisan inilah beliau telah menghasilkan tulisan akhbar yang lebih berbaur keprihatinan serta perhatian kepada kaum muslim di India dan memberi kesedaran dalam politik Islam. Seterusnya, idea Al-Maududi berkaitan dengan pengislahan masyarakat Islam di India dapat dilihat apabila beliau ingin menubuhkan sebuah negara Islam yang khas untuk orang India yang beragama Islam. Keinginan untuk menubuhkan negara Islam ini adalah kesinambungan daripada orang Islam dan Hindu tidak dapat hidup berharmoni dalam satu negara yang sama. Hal ini demikian kerana kesepakatan dan kedamaian sukar untuk dicapai. Oleh itu, penubuhan negara Islam yang baru adalah satu perkara yang mesti diusahakan demi menuju ke arah merealisasikan sebuah negara Islam yang sebenar. Salah satu langkah Al-Maududi dalam memastikan tertegaknya sebuah negara Islam adalah beliau telah menyokong penubuhan Pakistan, sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Misalnya, dalam bentuk khutbah, syarahan, serta dalam karya-karyanya. Perkara ini berlaku kerana beliau ingin meyakinkan umat Islam di India yang berhak mempunyai sebuah negara yang berasingan. Maka jelaslah dalam menyebarkan idea berkaitan dengan pengislahan masyarakat Islam di India, Al-Maududi sering berhadapan dengan cabaran dan dugaan daripada pelbagai sisi sama ada terang-terangan maupun secara tertutup. Malah dalam menegakkan agama Islam, Al-Maududi terpaksa berhadapan dengan umat Islam yang menyokong parti Hindu itu sendiri untuk menghilangkan agama Islam. Walau bagaimanapun, kesukaran dalam menyebarkan agama Allah ini tidak memutuskan semangat Al-Maududi untuk terus menegakkan syariat Islam. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang pemikiran Al-Maududi berkaitan dengan teodemokrasi. Istilah teodemokrasi ini adalah sangat dekat dengan Abu al-A'la al-Maududi, khususnya dalam bidang politik. Menurut beliau, istilah ini mempunyai ciri-ciri Islam dan dapat menjamin kesejahteraan manusia. Al-Maududi melihat bahawa sesebuah negara Islam itu perlulah mempunyai 4 prinsip utama, iaitu mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kekuasaan Nabi, mengakui status perwakilan Tuhan dan juga menggunakan konsep bermusyawarah bersama ataupun mutual consultation. Istilah teodemokrasi yang digambarkan oleh Abu al-A'la al-Maududi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan demokrasi ilahi yang mana umat Islam diberikan kedaulatan rakyat tetapi terbatas di bawah kekuasaan Tuhan. Maksudnya, sebuah negara Islam itu mengamalkan sistem pemerintahan teokratik tetapi masih mengamalkan dan masih menekankan prinsip-prinsip Islam seperti perbincangan ataupun musyawarah antara umat Islam bagi menunjukkan wujudnya sifat demokrasi tersebut. Prinsip yang menjadi asas dalam pemerintahan teodemokrasi ini adalah syura ataupun bermusyawarah, iaitu dasar yang kelima dalam konsep negara Islam Abu al-A'la al-Maududi. Musyawarah ini dianggap sebagai sebuah nilai yang penting apabila dikaitkan dengan prinsip perundangan Islam. Hal ini demikian kerana setiap keputusan yang diambil dalam sistem pemerintahan Islam itu hendaklah berdasarkan kesepakatan musyawarah yang telah dilakukan.
Pemikiran beliau berkenaan dengan dasar politik dan keagamaan adalah hasil pembentukan daripada beberapa faktor seperti didikan ayahnya sendiri iaitu Ahmad Hasan, keadaan sosial politik di mana tempat beliau membesar seperti India dan juga peranan golongan pemikir yang wujud pada ketika itu. Baiklah, seterusnya saya akan mengulas tentang artikel kami iaitu Pemikiran Politik Abu Al-A'la Al-Maududi yang telah dihasilkan oleh Arsyad Sobi Kusuma. Dalam artikel ini terdapat 7 bahagian yang mana 5 daripada bahagian tersebut menekankan tentang isu utama. Dari segi pendahuluannya, penulis telah menimbulkan beberapa persoalan tentang kewujudan semula penulisan-penulisan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam. Dalam hal ini, penulis menyatakan bahawa terdapat 2 sebab utama yang mendorong kepada kewujudan semula penulisan tersebut. Sebab yang pertama adalah tekanan sistem politik yang diamalkan pada hari ini yang dilihat seolah-olah hidup di bawah pengaruh kepentingan Barat. Penulis berpendapat bahawa golongan Islam yang tertentu tidak mendapat hak kebebasan mereka dalam menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Sebab yang kedua adalah kegagalan dalam ideologi sekuler yang bukan sahaja merugikan umat Islam tetapi juga tidak dapat mengembalikan semula imej umat Islam itu sendiri. Dalam masa yang sama, umat Islam dilihat mundur khususnya dari segi politik, ekonomi dan juga budaya. Oleh itu, kewujudan fahaman fundamentalism dan juga radikalism agama dilihat dapat mengembalikan semula imej umat Islam tersebut berpaksikan Al-Quran dan juga hadis. Menurut golongan ini, kejayaan Islam akan dapat dinikmati semula dengan membentuk sebuah negara Islam yang mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh. Perkara yang seterusnya ditekankan oleh penulis dalam artikel ini adalah berkaitan dengan hubung kait antara agama dan juga politik. Penulis menyatakan bahawa agama dan juga politik itu tidak sepatutnya dipisahkan sejajar dengan tuntutan Al-Quran dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan negara itu sebagai sebuah alat untuk umat Islam mengembangkan dan menyebarkan agama Islam itu sendiri. Penulis turut menekankan tentang perkaitan antara agama dan juga politik sebagaimana yang telah ditekankan oleh Abu Al-A'la Al-Maududi. Al-Maududi telah menyatakan bahawa masyarakat sepatutnya meletakkan syariat sebagai undang-undang negara dan sekiranya negara Islam itu tidak dibentuk, maka masyarakat Islam sebenarnya tidak menegakkan agama Islam secara sempurna. Pendapat beliau ini kemudiannya telah disokong oleh Imam Khomeini bahawa Islam bukanlah sekadar agama etika sahaja tetapi mengandungi keseluruhan hukum dan juga prinsip yang diperlukan dalam pentadbiran dan juga pemerintahan sosial. Oleh sebab itulah penulis menekankan tentang idea dan pemikiran politik yang dibawa oleh Abu Al-A'la Al-Maududi kerana pemikiran beliau adalah lebih terperinci dan juga komprehensif berbanding pemikir-pemikir Islam yang lain. Okey, pada hari ini saya akan ulaskan artikel mengenai struktur negara Islam mengikut pandangan Al-Maududi. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan struktur pemerintahan sebuah negara Islam menurut pandangan Al-Maududi. Yang pertama, sebuah negara Islam perlu mempunyai amir. Amir itu adalah memberikan maksud kepada kepala negara atau lebih dikenali sebagai pemimpin pada hari ini. Amir ini juga adalah merujuk kepada raja. Al-Maududi ini dia menempatkan posisi amir sebagai dalam negara Islam sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, manakala beban yang ditanggung oleh seseorang amir adalah bukan sahaja sebagai pemimpin eksekutif tetapi juga ia harus bertanggungjawab terhadap urusan keagamaan. Manakala kedua adalah lembaga eksekutif. Menurut Al-Maududi, tugas dari lembaga eksekutif ini adalah menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah serta menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman yang telah ditetapkan untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contohnya, amalan membayar zakat, sembahyang 5 waktu. Dalam lembaga eksekutif ini juga, menurut Al-Maududi, tidak hanya kepala negara sahaja yang
mempunyai tanggungjawab, akan tetapi ada beberapa pejabat yang berfungsi membantu tugas kepala negara atau dikenali sebagai menteri. Yang ketiga adalah badan legislatif. Ia adalah membawa maksud orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Bahkan para ahli fikih siasat mendefinisikan badan legislatif ni adalah sebagai orang yang memiliki kesenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat ataupun warga negara. Dengan demikian, badan legislatif ni adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Prosedur pembentukan badan ini menurut Al-Maududi sama dengan prosedur pemilihan umum yang diamalkan pada zaman moden kini. Mestilah jujur dan amanah. Yang keempat, badan qadi ataupun badan kehakiman. Menurut Al-Maududi, haruslah merupakan badan yang berdikari. Penentuan anggota badan ditentukan oleh ketua negara sendiri ataupun raja. Tugas badan ini adalah untuk menentukan status hukum, memeriksa dan menguji peraturan-peraturan yang diduga bertentangan dengan syariat. Badan ini boleh dikatakan telah mendapatkan mandat dari raja untuk menentukan status hukum, dan jika bertentangan dengan syariat, badan ini secara kuasa penuh dapat membatalkan dan menggantikan dengan hukum yang baru. Tujuan pembentukan negara Islam menurut Al-Maududi yang pertama adalah untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari pengaruh asing. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam Al-Quran. Untuk merealisasikan tujuan ini, menurut Al-Maududi, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu, dan bila mana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasif damai akan digunakan, dan pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan. Dalam jurnal pemikiran Abu Ala Al-Maududi ada menekankan mengenai konsep negara Islam. Konsep Al-Maududi tentang negara Islam dilatar belakangi oleh Al-Quran dalam kehidupan nyata. Kerana menurut Al-Maududi, Al-Quran tidak hanya meletakkan prinsip moral dan etika, malah ia juga menceritakan mengenai tuntutan-tuntutan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Menurut Al-Maududi, agama Islam dalam Al-Quran tidak hanya terkait dengan permasalahan ibadah sahaja seperti solat, tetapi ia juga termasuk dalam hukum negara dan institusi negara. Oleh itu, institusi negara seharusnya menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara. Jika ini tidak ditegakkan, maka apapun yang dilaksanakan oleh agama tidak akan dapat dipertahankan. Jika kita melihat pemikiran Al-Maududi, pada awalnya beliau menolak pendirian negara Islam yang telah digagaskan oleh Liga Muslim ketika Pakistan ingin memisahkan diri dari India. Mengenai perihal penolakan terhadap gagasan yang telah disuarakan oleh Liga Muslim, sememangnya Al-Maududi bukan tidak menyetujui akan pentingnya sebuah negara Islam, tetapi menurut Al-Maududi, beliau tidak menyepakati cara-cara yang telah digunakan oleh Liga Muslim dalam mengusung gagasan pendirian negara Islam. Kerana menurut beliau, Liga Muslim sebenarnya hanyalah ingin mengeluarkan pembentukan negara Islam yang sebenarnya bukan partai Islam tetapi adalah partai sekular, yang mana parti ini adalah untuk mencantumkan golongan nasionalisme dan bukannya negara Islam itu sendiri. Dalam bentuk negara Islam, menurut Al-Maududi, hanya Amir satu-satunya yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan rakyat. Hal ini demikian kerana kedudukan Amir menurut Al-Maududi sangat berbeza dengan raja ataupun presiden, bahkan Perdana Menteri. Dalam konsepnya, Al-Maududi tidak menyebut bentuk pemerintahan seperti apa. Ia mengatakan bahawa bentuk pemerintahannya yang digagas bukanlah berbentuk moden, tetapi ia hanya mengatakan bahawa konsep kedaulatan Tuhan atau dalam istilah moden ia dikenali sebagai teodemokrasi yang tetap diterapkan jika negara Islam kekal terwujud di Pakistan. Secara kesimpulannya, dapatlah dilihat bahawa Abu Al-A'la Al-Maududi ini benar-benar bercita-cita untuk membentuk sebuah negara Islam yang berpaksikan Al-Quran dan juga hadis. Al-Maududi sebenarnya boleh menerima bentuk negara yang lain, tetapi jenis kedaulatan yang digunakan hendaklah berpaksikan kedaulatan Tuhan ataupun teodemokrasi, yang mana berbeza dengan model negara republik yang dilihat menggunakan sistem kedaulatan rakyat ataupun demokrasi.
Sekian dan terima kasih.